dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah boleh dengar InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah kita dapat bersama-sama di dalam majlis pada pagi ini. InsyaAllah walaupun pada hari ini suasananya lain sikit, kita berada di luar daripada kebiasaan, di luar daripada studio daripada rumah. Kita berada di dalam perjalanan, dalam perjalanan. Alhamdulillah saya sekarang berada di Johor Bahru. Jadi bagi mereka yang ada di Johor Bahru yang berhajat untuk berjumpa, mungkin kita boleh berjumpa lah. Saya akan ada mungkin sampai esok, mungkin hari Jumaat kita boleh bincang lah, jumpa di mana-mana insyaAllah. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan lah pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita diberikan kekuatan, keizinan untuk kita sama-sama meneruskan program kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada para ahli keluarganya, pada para sahabat-sahabat yang ada, dan juga pada mereka yang mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Johor di mana? Johor di mana nanti kita beritahu kemudian. Tak boleh dedahkan lokasi. Nanti kita beritahu kemudian insya-Allah. Siapa yang berhajat jumpa, kita boleh jumpa insya-Allah. Baik. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung apa yang telah kita bincangkan semalam, iaitu berkenaan dengan kekuatan dalam tafakur. Kekuatan dalam tafakur, kita ingin sama-sama merasakan bagaimana seorang yang beribadah dan seorang yang bersifat zuhud untuk nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala tidak cukup. Tidak cukup. Walaupun ibadah itu salah satu jalan yang penting untuk kita nak mendekati Allah, mendapatkan sayang Allah. Ibadah tu penting, kita kena buat. Tetapi ibadah saja tidak cukup. Begitu juga orang-orang yang bersifat zuhud. Zuhud ni maknanya dia sentiasa dalam keadaan meninggalkan duniawi. Maknanya di hidup dunia ni dia tak mau ambil dalam kehidupan dia. Dia menjadikan dunia ni sebagai hanya ladang sahaja. Jadi kita lihat begitu juga dengan zuhud itu tidak akan cukup tanpa yang ketiga, iaitu kita memproses, mendidik diri kita menjadi seorang al-arifin ataupun al-arifun, iaitu kita menjadi orang yang mengenal Allah. Jadi hanya dengan bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kita akan dapat ikat diri kita dalam ibadah kita, ikat diri kita dalam zuhud tadi itu, untuk kita menjadi orang-orang yang ada kekuatan insya-Allah, terutamanya di akhir zaman. Orang yang mempunyai akal yang sihat, maka dia akan mencari Allah.
Orang yang mempunyai akal yang sihat, dia akan mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang akalnya itu masih lagi kekanak-kanakan, macam budak-budak lah kita kata, dan akal kita lemah. Orang yang akal macam anak-anak ni akalnya lemah, maka dia tidak ada keinginan, dia tidak ada hajat untuk mencari Allah. Jadi orang yang tidak mahu mencari Allah, tidak mahu mengenal Allah, maka sebenarnya akal dia itu tahap kanak-kanak, tahap orang yang lemah berfikir. Baik, kita lihat kanak-kanak contohnya, dia tidak mahu berfikir, tak nak susah-susah, yang penting makan, boleh minum, boleh main, boleh bergurau-gurau, boleh ke sana ke sini, jalan-jalan. Itu anak-anak, dia tak mahu fikir susah-susah. Jadi orang yang dewasa, yang telah hidup puluh tahun, mungkin dah sampai 20 tahun, 30 tahun, ada yang dah 80 tahun, 90 tahun, maka kita nak kena rasa bahawa akal yang sihat, dia berhajatkan kepada hidup dia di dunia ini untuk merasai makrifat kepada Allah, merasai kenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk merasai hidup bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata-kata para ulama kita, ni bukan kata-kata, ni bukan hadis. Apa kata para ulama kita? Inna fid dunya jannah. Inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada syurga. Wa man dakhala lam yasta ilahi jannah jannatul akhirah. Jadi siapa-siapa yang masuk ke dalam syurga di dunia ini, maka dia tak berhajat lagi dah syurga di akhirat. Maknanya syurga di dunia ni pun dah cukup. Syurga di dunia ni pun dah besar, dah hebat dah. Di dunia ini pun, yang kita kata sibuk dengan kesusahan, sibuk dengan kesakitan, sibuk dengan ketakutan, dengan perkara yang kita kata masalah-masalah. Tetapi di dunia ni, dalam keadaan masalah yang banyak, dalam keadaan ujian yang besar, dalam keadaan fitnah yang hebat, tetapi ada syurga, kata para ulama kita. Ada syurga di dalam dunia ini. Dan siapa-siapa yang dah masuk dalam syurga ini, siapa-siapa yang dah masuk dalam syurga ini, maka dia tak hirau dah syurga akhirat. Maksudnya akhirat ni tak dapat pun tak apalah, macam itu. Hebatnya syurga dunia. Maka dia tanya, apakah syurga dunia itu? Maka para ulama menjawab, ma'rifatullah, kenal Allah. Jadi rupa-rupanya kenal Allah ni satu yang nikmat, satu yang lazat, satu yang membawa kebahagiaan, sesuatu yang membawa kekuatan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita inginkan, yang kita hajatkan sebagai bekalan utama. Jadi sebab itulah kita menuntut ilmu supaya kita kenal Allah. Kita makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar kita ada ilmu ataupun kita pandai, tetapi kerana ataupun ada kitab, tetapi kerana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah kita lihat di sini, apabila kita melaksanakan sesuatu, kita ibadah, kita berlaku zuhud, kita mencari ilmu, kita melakukan apa sahaja, semuanya dalam rangka sebenarnya untuk kita melihat sesuatu, merasai sesuatu, bagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah puncak kenikmatan. Inilah akal yang salim, akal yang sejahtera, akal yang hidup, akal yang bersih. Macam itu sebenarnya. Ini bukan macam orang ingat akal yang baik ini, dia pandai, dapat PhD, dia dapat masuk universiti, dia ada macam-macam kemahiran. Kita ingat itulah akal yang salim. Ataupun orang yang cakap pandai, ataupun orang yang ada pangkat besar, ataupun orang tu ada kutub khana, ada library kat rumah dia. Tapi sebenarnya akal yang salim ialah akal yang belajar, yang beramal, yang bersifat zuhud, dalam keadaan macam mana pun dia sentiasa mendekati Allah, sebab dia mengenal Allah. Akal yang boleh mengenal Allah. Ya, sebab itulah apa yang kita rasa, contohnya kalau kita kenal seorang yang hebat, seorang yang hebat, kita kenal dengan seorang yang kaya ke, seorang yang kuat ke, yang hebat, tentulah kita rasa bahagia bila kenal dengan orang yang hebat tadi. Jadi begitulah kita lihat, bila orang yang mengenal Allah yang maha hebat, tentulah dia menjadi seorang yang sangat bahagia. Jadi ma'rifatullah itu, oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita nak kena rasa ma'rifatullah, kenal Allah itu adalah satu yang mahal, dia sesuatu yang amat mahal dan tidak diberikan kepada semua orang. Ibaratkan kalau kita kata hari ini emas yang mahal, mutiara yang mahal, jadi Allah tidak akan bagi kepada semua orang. Jadi dari kalangan kita ni, mungkin tak semua orang yang kenal Allah. Mungkin dia tahu Allah ada, mungkin dia hafal sifat-sifat Allah, tapi mengenal Allah belum tahu. Kerana Allah yang
akan memberi kepada orang yang dia cinta, yang Allah sayang, orang tu akan Allah beri. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, kan, kita malangnya manusia hari ini tidak merasai kepentingan ini. Baik. Dan di sinilah kita nak kena gambarkan, semalam saya dah sebut sikit juga kepada tuan-tuan perempuan bagaimana jalan untuk nak memenangi cinta Allah. Jalan nak memenangi cinta Allah supaya Allah anugerahkan kita makrifat tadi. Antara yang pertama sekali ialah kita buat yang wajib, tinggal yang haram. Jalan ibadah, buat yang wajib, tinggal yang haram. Kemudian kita perbanyakkan sunat, perbanyakkan ibadah sunnah. Ma taqarra ilain mutaqarrab. Siapa-siapa tidaklah bertakarub, tidaklah bertakarub seseorang itu kepada Allah tadi apabila dia menunaikan apa yang, ini hadis Nabi, hadis ni panjang, tidaklah takarub seseorang itu melainkan orang itu menunaikan apa yang difardukan ke atasnya. Dan kemudian ditambah lagi dengan perkara yang sunat-sunat, sehingga itu Allah cinta kepadanya, sehingga Allah sayang pada dia. Jadi maknanya nak dapatkan makrifat mesti buat ibadah, mesti dalam keadaan sentiasa memperbanyakkan ibadah, terutama yang wajib kita buat, jangan tinggal yang wajib kita buat, yang sunat kita tambah-tambah, banyak-banyakkan, yang haram kita langsung jangan buatlah. Jadi itu nombor satu, nak dapat anugerah makrifat Allah ni. Kalau tidak kita tak dapat. Yang kedua, kita kena zuhud fid dunia. Dan izhad fid dunia yuhibbakallah. Siapa-siapa yang bersifat zuhud ataupun izhad fid dunia, berzuhudlah kamu. Izhad fid dunia yuhibbakallah, kamu akan mendapat kasih sayang Allah, kamu akan dicintai oleh Allah. Maksudnya orang-orang yang bersifat zuhud kepada dunia ini, maka Allah akan gantikan dunia tadi dengan kasih sayang dia. Dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa maksud izhad fid dunia ini? Apa maksud izhad fid dunia? Apa maksud kita ni berzuhud dengan dunia ini? Maknanya secara umumnya kita kata kita hilangkan pergantungan kita, kebergantungan hati kita kepada dunia. Hati kita tidak bergantung dengan dunia. Hati kita tidak bergantung dengan sesuatu di dunia ini, maka itu berzuhud dengan dunia. Hari ini orang bergantung dengan apa? Gaji dia, dengan duit, dengan pangkat, dengan harta, dengan kesihatan dia, bergantung dengan dunia. Bergantung dengan manusia, bergantung dengan kawan-kawan, bergantung dengan apa yang ada. Jadi izhad fid dunia ini yuhibbakallah, siapa-siapa zuhudlah kamu dengan dunia ini. Pasal maksud izhad fid dunia ini ialah kita tidak bergantung, hati kita tidak bergantung kepada dunia yang ada pada hadapan kita. Contohnya pada zaman Nabi Isa AS diceritakan bagaimana orang sedang berzikir-zikir di bawah satu majlis. Dalam satu majlis tu orang tengah berzikir, mengingati Allah dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang ni duduk jauh daripada orang zikir tu, duduk jauh dekat bawah pokok, tempat lain, dia seorang-seorang dia. Maka Isa AS tanya, datang, Isa bertanya, kenapa kamu tinggal duduk kat sini? Kenapa kamu tidak berzikir-zikir dengan mereka tu, ingat Allah tadi, mengingati Allah? Maka dia kata, dia jawab oleh orang tadi, dia punya anak buah jugalah, anak buah Isa AS. Maka dia kata, aku tidak bersama-sama dengan mereka, dia kata. Tetapi dia kata, aku tidak cinta. Aku tidak cinta kepada dunia. Aku tidak cinta kepada dunia. Aku tak suka dunia lah, dia kata macam tu. Jadi dunia tu dah tak ada dalam hati dia lah, begitu. Maka kata Nabi Isa AS, cukuplah bagi amalan kau, tak perlu berzikir sana pun, tapi kau dah buang dunia tu. Sebab Allah dah sayang. Orang yang boleh membuang dunia daripada hatinya, itu salah satu tanda Allah sayang pada dia. Orang yang Allah buangkan hatinya, dunia tu Allah buang hati dibuang daripada dunia tadi, dibuang daripada hati dia, maka itu maknanya orang itu Allah sayang dia, maka dia akan sibuk dengan akhirat. Dia akan sibuk dengan Allah. Tetapi orang yang disibukkan dengan dunia tak terputus dengan akhirat, terputus dengan Allah, dunia je disibukkan, maka maknanya orang tu Allah tak suka dia, Allah benci. Sebab tu kita lihat orang yang bukan Islam, orang yang kafir, orang yang musuh Islam, Allah sibukkan mereka dengan dunia. Allah sibukkan mereka dengan dunia. Nak kena jaga ni lah, nak kena jaga tu lah, nak kena fikir ni lah, fikir tu lah. Macam-macam dia fikir untuk dunia saja. Jadi Allah bagi dia jaga dunia. Allah bagi jadi hamba kepada dunia. Kenapa? Kerana hati dia sayang kepada dunia. Allah hina dia dengan dia sibuk dengan dunia.
Dia sibuk dengan dunia. Sebab tu kita orang yang beriman, bukanlah kita tinggal dunia, tapi dunia tu kita kerja, kita di tangan kita saja, di luar saja. Kita tak sibuk dengan. Orang yang disibukkan dengan dunia, hatinya terputus daripada Allah dan akhirat. Maknanya orang tu Allah tak sayang. Seperti contoh kita di hadapan kita. Sebab tu Allah SWT menggambarkan kepada kita, kamu melihat orang kafir berjalan dengan hebat, berjalan dengan kekuatan dunia yang ada pada dia, berbangga dengan dunia, maka sesungguhnya mereka disibukkan oleh Allah dengan dunia sebab hati dia tidak ada iman pada Allah. Hatinya terputus dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita jangan kita rasa rendah diri. Jangan kita rasa lemah sebab kita tak ada kekayaan. Kita tak nampak hebat dengan dunia ni. Dengan pangkatnya kita tak ada pangkat. Dengan hartanya, harta kita sikit. Dengan segala bentuk kekurangan-kekurangan yang ada kan, kita rasa lemah. Jangan, sebab Allah SWT memang memberi kepada manusia yang beriman itu, dan hati-hati mereka itu bersama dengan Allah, bersama dengan akhirat. Maka dia tidak sibukkan hati dengan dunia. Mungkin tangan dia buat kerja dunia, dia buatlah kerja kan? Tapi dia tidak sibuk, hati tidak tersibuk dengan dunia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita melihat sini pada hari ini, kita nak sambung sikit lagi. Kekuatan tafakkur berfikir dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya manusia di dalam berfikir untuk mengenal Allah terbagi 3. Manusia, kita ni semua ni, dalam usaha berfikir untuk mengenal Allah, untuk bermakrifat dengan Allah, ini terpecah 3. Yang pertama disebut la aqla lahum. Tidak ada akal bagi mereka. Nombor 1, la aqla lahum. Yang kedua, lahum aqlun saqim. Yang kedua, lahum aqlun sakim. Iaitu yang kedua, pada mereka akal yang sakit. Pada mereka akal yang sakit. Yang ketiga, lahum aqlun salim. Pada mereka akal yang sejahtera. Jadi untuk kita melihat kepada berfikir ini, maka manusia ni terpecah kepada 3 bahagian. Macam mana mereka berfikir, cara mereka berfikir. Yang ini untuk nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok satu-satu tuan-tuan. Yang pertama sekali digambarkan oleh para ulama kita, contohnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab dia juga dihurai oleh beberapa ulama-ulama yang lain, Imam Ahmad, Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, dan begitu juga ulama-ulama yang lain. Maka kita gabungkan jadi 3 perkara. La aqla lahum, tidak ada baginya akal. Manusia macam mana? Dia boleh berfikir. Maknanya dia bukan kata dia orang bodoh. Dia bukan orang yang gila, tetapi dia tidak ada keupayaan untuk berfikir dan menilai dengan al-haq, dengan kebenaran. Tidak mampu untuk menilai dengan kebenaran Allah. Maknanya kebenaran, maknanya dia tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia seperti ini, tuan-tuan tengok, ini yang pertama sekali. Manusia seperti ini, mereka hanya kenal kepada makhluk. Mereka kenal kepada makhluk aja. Bila sebut ni apa, ni kereta, ini apa, ni rumah, ini apa, ni apa, ni kita kata pokok. Ini apa, ini manusia, ini apa, ni bos saya. Ini apa, ini raja, ini apa, ni Perdana Menteri. Dia hanya mengenal kepada makhluk, tetapi dia tidak kenal pada Al-Khaliq, iaitu pencipta. Ini adalah kebanyakan mereka yang tidak beriman dengan Allah. Yang tidak beriman dengan Allah SWT. Termasuk jugalah orang Islam, kan, yang langsung meninggalkan iman dan Islam dia. Kan, mereka hanya kenal kepada makhluk, melihat apa yang ada di depan mereka saja, yang tersurat. Yang tersirat dia tak nampak. Kan? Tidak kenal pada Al-Khaliq, iaitu pencipta, dan pemilik pada semua makhluk itu. Mereka kenal kepada makhluk, tak kenal pada pemilik kepada makhluk. Hanya kenal pada makhluk, melihat makhluk, dan tidak kenal kepada pencipta makhluk. Mana mereka ini tidak ada akal. Dalam kaedah syarak, mereka tak ada akal. Hakikatnya mereka tidak ada akal. Seperti seekor kambing. Seperti kambing lah. Kambing. Contoh kambing, tuan-tuan. Kambing dia hanya kenal pada pengembala dia. Kambing ni dia kenal pada pengembala je. Kambing hanya kenal kepada pemberi makan dia. Kenapa dia kenal kepada penggembala tadi? Sebab penggembala tu yang bagi dia makan. Tidak kenal pada tuan punyanya. Tuan punya dia tak kenal. Dia kenal penggembala kambing je kan. Begitulah apabila penggembala datang. Bila datang penggembala tadi, maka kambing berebut pergi kat dia. Senang, seronok.
Lompat-lompat kambing. Kita boleh bayangkan kambing lompat-lompat. Penggembala datang, bawa makanan. Bawa rumput lah, bawa apalah kan. Datang berderet-deret, berebut-rebut, mendekati penggembala. Berdatang, pergi mendekati penggembala. Kerana apa? Kerana penggembala membawa rumput dan makanan. Membawa apa yang dia nak lah. Kemudian datang pemiliknya. Tuan punya kambing datang. Naik kereta mewah. Pakai baju mahal. Handsome. Hebat. Mulia. Cakapnya bagus. Akhlaknya tinggi. Kan? Datanglah tuan punya kambing tadi. Dengan keretanya. Dengan mahal bajunya. Handsomenya. Kambing tak heran. Kambing tak heran dengan tuan punya dia. Dia datang kambing. Tuan punya tadi pergi ke kambing. Ingat nak pegang-pegang lah kambing dia ni. Jumpa sekali-sekali ni. Kambing lari. Tak mau. Tak mau dipegang. Walaupun oleh dia punya penggembala. Saya minta izin minum sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi datanglah tuan dia, pakai baju best, pakai kereta best, kan? Nak pegang kambing, kambing lari. Kambing tak nak pergi dengan dia. Kambing tak heran pun, kan? Padahal dia lah pemilik kepada kambing tu. Pemilik kambing dia lah, kan? Padahal dialah yang tuan punya kepada kambing, yang boleh menentukan nasib hidup atau mati kambing tu. Kalau tuan kata sembelih, sembelih, matilah dia. Kalau tuan tu suruh makan, bagi makan kat kambing ni, bagi banyak-banyak, gemuklah kambing tu, kan? Tetapi kita lihat kambing tu tak kenal tuan dia. Jadi tuannya itulah yang berkuasa kat atas dia. Tapi kambing tak kenal. Yang dia kenal cuma pengembalanya. Walaupun bajunya compang-camping, seluarnya kotor, baunya busuk, tapi yang dikenal kan tiap hari membawa makanan kepada dia. Jadi kambing tidak kenal pemilik dia. Dan kambing tidak berusaha untuk kenal pemiliknya. Tak pernah pun terfikir siapa tuan kita ni, yang sebenarnya siapa. Tak pernah. Kambing tak nak fikir, kan? Dan dia rasa dia tak perlu mengenal. Dia tak perlu mengenal tuan dia. Dia tak perlu mengenal siapa sebenarnya yang bagi duit untuk bagi makan dia dan sebagainya. Itulah manusia yang hanya kenal kepada makhluk. Dia tidak kenal kepada Al-Khaliq. Dia tidak ingin kenal pada Al-Khaliq tadi, pencipta tadi. Jadi inilah dia kata la aqla lahum. Seorang yang tidak ada akal bagi mereka seperti kambing. Tak ada akal seperti kambing. Dan manusia yang tidak kenal Al-Khaliq ini, keinginan dia cuma nak mendekati makhluk saja. Keinginan dia dengan pengembala tadi, datang jumpa pengembala sebab pengembala tu buat makan. Dia nak pergi kat makanan tu aja. Pengembala buat makanan, dia sukalah pengembala tu sebab ada makanan padanya. Dia jinak dengan makhluk. Dia cuma jinak dengan makhluk saja. Walaupun dia beribadah, walaupun dia solat, walaupun dia berpuasa, bersedekah, dia buat apa sahaja pun tujuannya agar dipuji oleh makhluk. Jadi dia buatlah solat, puasa semua, tapi rupa-rupanya bila dia sembahyang tu dia supaya makhluk tengok dia sembahyang, supaya makhluk puji dia. Aku ni sembahyang juga ni. Pandai dia, rajin dia baca, rajin dia puasa, rajin baca Quran. Dia berhajat kepada pujian makhluk. Dia berhajat kepada simpati makhluk. Dia berhajat kepada makhluk supaya pilih dia. Kalau dia calon pemerintah, supaya besok masa ngundi pilih aku. Aku ni buat baik, bagi cek besar-besar, bagi sedekah besar-besar. Kemudian budaya sekarang ini ialah budaya reporting melalui apa ni kita kata Facebook lah, apalah sebagainya kan. Apa kita buat semua kita report. Report pada manusia. Report pada manusia. Jadi kita sebab sini bukanlah kita nak kata tak boleh, tapi nak menggambarkan bagaimana seekor kambing tak pernah kenal Tuhan dia. Kalau dia buat kerja, kalau dia beribadah, dia solat, maka dia nak supaya makhluk puji dia. Dia rasa supaya makhluk kata dia sembahyang. Dia rasa supaya makhluk kata dia ni beribadah, dia ni alim, dia ni warak. Baguslah dia, baguslah dia. Dia nak orang cakap macam itu. Dia nak orang terima kasih kat dia. Inilah hakikatnya manusia yang disebut la aqlal lahum. Mereka tidak ada apa? Tidak ada akal. Walaupun ibadahnya dipuji,
Dia ibadah dan ibadahnya dipuji, dekat dan disayangi oleh makhluk. Makhluk dekat dengan dia, suka dengan dia. Dia seorang imam, dia seorang ustaz, dia seorang artis. Juta orang suka dia. Di akhirat nanti dia akan kesulitan, kesengsaraan kerana tidak kenal pencipta dia. Jadi bila dia mati, bila dia berada di alam akhirat, maka pada ketika itu susah. Kenapa? Dia tak kenal Tuhan dia. Dia kenal dengan makhluk je. Makhluk dah binasa semua. Ni tuan-tuan, manusia yang nombor satu. Dalam mengenal Allah, manusia yang nombor satu ni kategorinya la aqlal lahum, dia tidak ada akal. Ini kita kena tengok. Kemudian yang kedua, jenis manusia yang berfikir tafakkur untuk mengenal Allah tadi itu, kategorinya disebut lahum aqlun saqim. Lahum aqlun saqim. Siapa dia? Iaitu manusia yang ada akal. Dia boleh kenal Allah. Ada akal yang maknanya kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, tak ada akal. Ada akal, lahum aqlun sakim. Dia pada mereka ada akal tapi sakit. Akal mereka ni sakit. Maka orang ini ialah orang yang kenal Allah. Maknanya dia Islam lah. Dia orang Islam lah. Macam kita ni, Islam. Mungkin kita kata beriman. Tetapi dia kata, dan kita selalu nak dapatkan nikmat Allah. Oleh kerana kita kenal Allah semua, kita berdoa. Kalau doa, ya Allah, bagilah aku harta, bagilah aku kesihatan, bagilah aku umur panjang dan sebagainya. Minta perlindungan daripada Allah. Kemudian kalau mati minta, ya Allah, kalau aku mati masukkanlah dalam syurga-Mu, ya Allah. Minta bidadari, minta makanan, minta semua minta. Tapi dalam hati mereka tidak ada hasrat dalam hati dia untuk mengenal Allah. Tak ada hasrat, tak terfikir pun. Dia nak kenal Allah. Allah ni macam mana? Sifat dia, af'al dia, perbuatan dia, nama dia, Tuhan ni macam mana? Nak mengenal Allah, nak mendekati Allah, tak ada, tak terfikir. Yang dipikir cuma ya Allah, dia doa semayang. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah aku kepada kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan. Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah, daripada COVID-19. Doa, minta. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Minta. Tapi dalam hati dia, dalam pemikiran dia, tak pernah pun nak kenal Allah. Tak pernah. Dia cukup semayang, cukup dah. Aku semayang, cukup dah. Aku puasa, cukup dah. Aku ibadah, cukup dah. Tapi tak teringin, tak terfikir nak mengenal Allah. Yang penting bagi manusia yang akalnya sakit, ni akal yang sakit. Kalau akal yang sihat, dia akan cari Allah dalam hidup dia. Dia akan kenal Allah. Akal yang sakit, yang dia penting, nikmat je, kesenangan je, nak bahagia je, nak dipelihara oleh Allah. Dia nak pelihara oleh Allah. Nak rezeki dia luaskan, rezeki nak banyak, nak diselamatkan oleh Allah. Tapi siapa Allah, sifat Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, tak payah tahu. Tak payah tahu. Tak payah fikir pasal nak kenal Allah, tak payah fikir. Yang penting aku ibadah je. Dan kemudian bila ibadah aku minta supaya aku boleh dapat kebahagiaan, dapat nikmat, dapat rezeki dan sebagainya. Jadi orang seperti ini, walaupun dia beribadah, ni kita ni tuan-tuan, kita kena muhasabah kat kita ni, tengok. Orang yang seperti ini, walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi yang diminta apa? Murah rezeki, selamat dari bala, lunaskan hutang, ya Allah, bayarlah hutang aku, ya Allah, masuk syurga, kumpul dengan Nabi-Nabi di syurga, yang senang-senang aja. Dan kelompok ini, insya-Allah, oleh kerana dia mengenal Allah, dia tahu Allah ada, dan dia semayang, dia puasa, dia ikut, insya-Allah mati Allah masukkan dalam syurga dengan rahmat dia. Masuk syurga juga. Kesenangan dalam syurga dia dapat, makan, minum, berpakaian. Tapi itulah kesenangan dalam syurga yang dia dapat. Itulah kesenangan. Dan oleh kerana dia tidak memikirkan Allah tadi, dia hanya sekadar solat sebenarnya, maka hati dia masih lagi kosong. Dia tidak akan dapat sesuatu yang paling sempurna dalam hidup dia. Tak akan dapat satu yang sempurna. Macam anak kita lah. Ada anak kita yang baik, anak kita yang derhaka. Ni macam anak yang derhaka lah. Anak derhaka macam mana? Dia tak kenang budi. Dia tak pernah fikir pun nak tolong ayah dia, nak doakan ayah dia, ibu dia, tak pernah terfikir. Yang dipikir, minta duit kat ayah dia je. Ayah ni duit dah habis. Tolong masukkan duit dalam bank. Abah ni, saya nak kena beli buku ni. Sekadar
nak dapatkan tu. Tapi apa yang ada pada abah dia, ayah dia tak pernah nak kenal, tak pernah nak tahu. Dia lantak pi lah kan. Ayah dia sakit pun dia tak tahu. Ini orang yang kedua. Lahum aqlun saqim. Pada mereka ada akal tapi akal sakit. Dan apabila dia menderhaka begitu, kemungkinan besar, tidak mustahil, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka sebelum dimasukkan ke dalam syurga. Tidak mustahil Allah bakar dia dulu. Kenapa? Dia lalai pada Allah. Lalai pada Allah ni dosa tak? Dosa. Dia bersyukur tak? Bersyukur. Tapi syukur dia sikit, kufur dia banyak. Kenapa? Sebab dia tidak mengenal Allah. Sampai satu peringkat dia boleh cakap terima kasih, tapi cakap lidah aja, hati tak rasa pun. Allah marah tak? Satu hari Allah akan marah kat dia. Jadi dia masuk syurga juga insya-Allah. Akal yang sihat. Inilah kelompok yang mana dia bukan hanya ibadah, dia bukan hanya bersifat zuhud, dia bukan hanya nak hidup di dunia ini, tetapi dia ingin mengenal Tuhan mereka. Akal yang sihat, akal yang hidup, akal yang bersih tadi, yang salim, dia nak kenal, dia cari mana Tuhan, mana Tuhan, mana Allah, siapa Allah. Dia nak cari Allah dalam kehidupan dia. Maka dia ingin mengenal Allah, dia ingin mendekati Allah, takarub dengan Allah. Dia ingin jinak kepada Allah. Dia ingin berjinak-jinak dengan Allah, mendekati Allah. Mereka ingin mendapat satu nikmat. Dan apabila mereka mendapat satu nikmat, bukan hanya melihat kepada nikmat tadi, tapi dia melihat kepada yang mengirimkan nikmat itu. Jadi apabila dia dapat satu nikmat, kan, dapat makan sedap, gaji, dapat duit, hidup dia selesa, boleh tidur dalam rumah. Ada orang tak ada rumah, homeless kan. Apabila dia mendapat satu nikmat, maka dia bukan hanya melihat nikmat itu, maka dia melihat pemberi kepada nikmat itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang akalnya sihat, aklun salim. Jadi ini tuan-tuan, kita nak jadi orang macam ni. Ini sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah aku jadikan makhluk ini supaya makhluk ini mengenal aku. Ini hadis Nabi. Dan supaya dengan mengenal itu boleh beribadah pada aku, beribadah, menyembah Allah. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana yang kita kendaki ialah orang yang lahum aqlun salim, mereka yang diberikan akal yang sejahtera. Maka dia selalu ingin tahu, ingin kenal siapa yang selama ini memberi rezeki padanya. Siapa yang selama ini memberikan kehidupan. Sentiasa dia berfikir, yang bagi aku hidup ni siapa? Yang bagi aku rezeki ni siapa? Yang memberikan aku kelapangan daripada kesempitan. Sempit tiba-tiba lapang, dan susah tiba-tiba senang. Kan? Siapa dia? Maka dia pun mencari dan ingin kenal kepada pemberi ataupun yang memberikan kepada dia segala kebaikan. Dan inilah orang yang akal yang salim, akal yang sejahtera. Contoh. Contoh. Dengar elok-elok contoh ni. Contohnya di sini ialah tiap-tiap pagi, katakanlah kita bangun tidur, pagi-pagi subuh tu, kan, sebelum sembahyang, sebelum apa, kita buka pintu rumah kita. Buka pintu rumah kita, tiba-tiba dekat depan rumah kita tu ada beras, ada makanan, ada minuman, ada minyak, ada semua ada. Komplit makanan untuk sebulan. Buka-buka tengok, ada makanan semua sekali. Kemudian ada sampul pula, ada duit lagi. Ada duit RM5,000 atau RM10,000. Buka-buka tu, ada RM10,000 kan. Tiap-tiap hari, bila kita buka aja tengok, ada makanan, ada keperluan. Buka ada makanan, ada keperluan. Maka kalau akal yang sihat, tentu kita tanya, siapa yang bagi ni? Akal sihat. Kalau akal sihat tu, siapa yang bagi? Pagi-pagi buka dah ada dah makanan, minuman, beras, semua sebagainya. Maka kita akan bertanya. Tentu kita kata baiknya hati dia, kan, mulianya hati dia. Mari kita kata, kan, tentu dia seorang yang baiklah, penyayang. Sebab apa? Kan, dia tahu rumah aku dah kena, katalah kita dah kena buang kerja, tak ada duit, tak ada gaji. Anak-anak nak makan semua. Tiba-tiba tiap-tiap hari ada orang bagi beras, bagi makanan, bagi benda-benda yang kita perlukan tiap-tiap hari dengan duit sekali. Maka kita kata, ya Allah. Kalau kita tak kenal Allah, kita, siapa agaknya ni? Siapa orang ni? Ini akal yang sihat. Akal yang sihat tentu nak kenal, nak dekati dengan orang yang baik itu, orang yang tolong kita. Paling kurang pun nak ucap terima kasih. Paling kurang nak ucap terima kasih.
terima kasihlah Tuan, bagi saya beras, bagi saya minuman, makanan. Paling kurang. Ataupun lebih sikit kita nak tolong dia pula. Besok kokok dia susah, kokok dia berada kepayahan, kita tahu dia tolong kita, kita nak tolong dia, nak buat baik pada dia, dekat dengan dia. Ini bagi orang yang akalnya sihat, yang akal yang salim. Tetapi kalau akal yang sakit, akal yang sakim, yang sakit tadi, dia tak terfikir, dia tak kisah. Siapa yang bagi buka, ada makanan lah, mai ambil makanan, ambil semua, duit ambil semua kita. Dia tak kisah, yang penting ada makanan, ada keperluan untuk hidup. Sebab dia hanya nak hidup je. Ini akal yang tak sihat, yang sakim. Siapa yang beri, siapa yang kirim tak penting, yang penting boleh makan. Ini akal yang sakit. Ada akal tak? Ada, tapi akalnya sakit. Dan akal yang sakit. Jadi akal yang sihat adalah akal yang akan mencari. Jadi kita tengoklah, tuan-tuan dan puan-puan Allah, Allah tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, tiap-tiap lahzah sentiasa bagi rezeki pada kita. Sentiasa bagi rezeki pada kita, tiap-tiap saat. Bukan saja makanan, Allah bagi udara, Allah bagi kesihatan, Allah bagi penglihatan, Allah bagi mata, Allah bagi tangan, Allah bagi rezeki-rezeki yang lain, anak-anak, keluarga, kawan-kawan. Allah bagi semua. Tak pernahkah kita terfikir nak kenal pemberi ni? Nak mengenal Tuhan? Nak mengenal Allah? Tak pernahkah kita terfikir? Bila kita makan, kita terfikir, Ya Allah, sungguh-sungguhnya Engkau lah Maha Penyayang, Maha Penyantun, Maha Pemberi rezeki. Kita pun Bismillah. Dah habis minum? Alhamdulillah, terima kasih Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Tapi kalau kita tak pernah terfikir, siapa yang bagi kita makan, siapa yang bagi kita minum, siapa yang bagi kita rezeki, siapa yang bagi kita ada harta, ada akal, ada otak boleh berfikir, ada mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Kalau kita tak fikir, maknanya kita, akal kita sakit. Hakikat kita, akal kita sakit. Tak sampai nak berfikir siapa yang bagi tadi. Ini adalah perkara yang kita katakan manusia terbagi kepada tiga ini. Jadi akal yang sihat, maka kalau dia beribadah, bila dia beribadah, maka dia beribadah pada Allah tadi, dia hanya minta satu je. Kalau akal yang sihat, apa dia minta, tuan-tuan? Dia minta satu je. Kan? Apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Wa ridwanun minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Dia minta satunya, Ya Allah, Engkau dah bagi aku macam-macam dah. Engkau dah bagi aku kesihatan, Engkau dah bagi aku nikmat yang ada, Engkau dah bagi aku umur, Engkau dah bagi aku kekuatan, Engkau bagi kepada aku taufik untuk ibadah. Ya Allah, redalah aku, Ya Allah, redalah aku, Ya Allah. Maka akal yang sihat bila dia berfikir tentang Allah, melihat Allah yang telah memberi segala-galanya pada dia. Memang Allah bagi kita kesusahan, memang Allah bagi kita ujian. Tapi kesusahan ujian tu bukan sebab Allah tak sayang kita. Sebab Allah nak bagi yang lebih baik lagi daripada apa yang ada pada kita. Memang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita mungkin tak suka, sakit, kan, susah. Tapi Allah bagi sakit susah sebab Allah nak lembutkan hati kita supaya kita boleh ingat dia, boleh berdoa pada dia, boleh menangis pada dia, supaya kita dapat dia, bukan dapat dunia. Kalau Allah bagi kita kaya, jadi macam orang kafir. Banyak harta, banyak kekayaan, banyak kekuatan. Mereka lara, mereka lalai, mereka menentang Allah. Allah sayang pada kita. Jadi sebab tu bila beribadah, orang yang beriman tadi, yang akal yang salim, bila dia beriman, dia kata, Ya Allah, Engkau redalah aku, Ya Allah. Aku tak kuat nak sembahyang, Ya Allah. Aku tak sihat dah. Kan, mungkin kita dah tak sihat dah. Tapi Engkau redalah aku, Ya Allah. Satu aja. Orang yang akal yang salim, dia akan minta kepada Allah satu. Dan ibtira amardatillah, dia akan minta redha Allah. Syurga pun dia tak minta. Syurga pun dia tak minta. Walaupun minta syurga tu boleh. Boleh kita minta sikit. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, bagilah aku keredaanmu dan jannah.
Boleh minta jannah tak? Boleh. Tapi dia redha, ya Allah, ibtigha mardatillah. Orang yang akal yang salim, yang boleh berfikir, dia melihat bagaimana nikmat Allah bagi pada dia, dan melihat akan bagaimana kebaikan yang Allah telah buat bagi pada dia. Dia kata, ya Allah, aku nak ibadah padamu, tapi ya Allah, engkau redalah aku, ya Allah, engkau redalah aku, ya Allah. Menangis. Bertaubat pada Allah kelemahan dia, kan? Bertaubat kepada Allah dosa dia. Bertaubat kepada Allah sebab dia masih lagi mensia-siakan hidup dia. Tetapi dalam taubat dia menangis tadi, dia kata, ya Allah, kan aku hajatkan kepada redamu, ya Allah. Jadi itulah tujuan kita mengenal asma Allah. Tujuan kita mengenal nama-nama Allah. Tujuan kita mengenal sifat Allah. Tujuan kita mengenal af'al Allah. Mengenal perbuatan Allah. Tujuannya apa? Supaya kita nak kenal Allah. Kita tahu siapa yang selama ni sangat baik pada kita, yang selama ni sangat sayang pada kita, yang selama ni selalu memerhatikan kita, prihatin kepada kita, melindungi kita. Maka pada ketika itulah kita akan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang boleh berfikir ke arah itu, maka orang-orang inilah yang akan mendapat, kita kata, kekuatan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perkara yang kita gambarkan tadi. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, jangan jadi seperti kambing. Jangan jadi seperti kambing. Hari ni ramai macam kambing. Apa dia kambing ni, tuan-tuan? Kambing ni dia nampak pengembala buat makanan kat dia, itu dia suka. Tuan dia tinggal. Padahal tuan dia yang beli duit, bagi makanan kat dia, bagi gaji pada pengembala tu, dia tinggal. Baik. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya nak mengajak satu latihan pada pagi ni. Kita cuba kita amalkan. Ini amalan untuk kita menjadi lahum aqlun salim. Lahum aqlun salim. Kita nak masuk dalam golongan mereka yang kita katakan sebagai berakal yang sejahtera. Berakal yang sejahtera. Boleh masuk berakal ni yang boleh ikat dengan Allah. Itu masuk akal. Kalau dia tidak boleh ikat dengan Allah, tidak boleh kita kata menghubungkan dengan Allah tadi, maka dia tidak berakal. Dia cuma boleh berfikir, tapi tak berakal. Akal dia tidak hidup, tidak salim. Baik tuan-tuan, sebab tu saya nak tunjuk tuan-tuan pada hari ini contoh. Apa yang kita nak kena buat? Yang pertama tuan-tuan, apa yang kita suka tengok selalu? Kalau kita seorang peminat bola, tentu kita tengok bola kat YouTube. Nampak aja Liverpool lawan Manchester, Liverpool lawan Real Madrid, kita peminat Muhammad Salah. The Egyptian King. Mesti tengok punya. Tambahan lagi permainan-permainan yang baru lawan. Dia baru lawan dengan mana-mana lah, tak kira. Ataupun permainan lama-lama pun dia tengok juga sebab dia minat Muhammad Salah. Ataupun kita peminat bola badminton. Ataupun kita peminat apa saja. Kita melihat apa yang kita lihat. Maka tuan-tuan, kalau kita meminat game, even kita tengok game, minat game, maka kita melihat dengan kacamata akal yang salim. Maknanya, bila kita lihat Muhammad Salah tengah main bola tu, Liverpool tengah main bola, jangan nampak Muhammad Salah skor gol. Jangan nampak Muhammad Salah skor gol, dia boleh gelicik skor gol tu. Jangan nampak kita kata kalau kita minat dengan apa-apa yang kita minat pancing, tengok ikan, nampak ikan, kan? Kita minat tanam bunga, nampak pokok, tengok bunga. Jangan kita hanya melihat makhluk, tapi kita melihat Tuhan yang memiliki makhluk tersebut. Tengok Muhammad Salah pandai main, kita melihat Muhammad Salah ini hamba Allah. Ini adalah lahir daripada kudrah, iradah, ilmu, hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat Allah. Jadi jangan tengok Muhammad Salah sebagai Muhammad Salah, kagum dengan Muhammad Salah. Dia boleh skor dengan cantik, contohnya tembak, dia skor masuk tiang sana, masuk tiang sini lah, kan. Ujung-ujung tiang penjaga gol tak boleh tangkap, kan. Tuan-tuan, jangan nampak Muhammad Salah je. Nampak Allah yang mencipta Muhammad Salah. Merasai kagum, merasai kehebatan bukan pada Muhammad Salah, kepada Allah yang mencipta, kepada Allah yang menjadikan.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan keizinan perkara tersebut berlaku. Barulah benda ni menjadi lahum aqlun salim. Lahum aqlun salim. Baru jadi. Kalau tak jadi. Ini latihan. Kita kena buat latihan. Kita suka makan. Wah, sedapnya makanan ni. Kita nak tengok chef. Siapa chef? Jangan nampak chef yang masak tu. Kita suka makan ni. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi sedap. Dan Allah bagi sedap bukan pada makanan sahaja, pada lidah kita. Lidah kita boleh rasa. Kalaulah Allah bagi lidah kita sakit, makanan paling sedap di dunia pun kita rasa tak sedap. Jadi bila kita melihat sesuatu, orang-orang yang ada akal yang salim, latihan dia macam mana? Dia nak merasai kewujudan Allah. Rasa. Dia nak merasai asma Allah. Nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Raqib, Al-Jabbar, Al-Qahhar dan sebagainya. Al-A'la, Al-Azim, kan? Kemudian dia nak merasa sifat-sifat Allah. Allah ni apa? Allah wujud. Allah ni ada. Kan? Wujud. Qidam, baqa' dan sebagainya. Kemudian Allah ni iradah, ada kehendak. Allah ni hidup. Allah ni berilmu. Sifat-sifat Allah tadi. Dan dia melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah ni apa? Apa yang kita nampak ni semua ni, makhluk Allah ni hasil perbuatan Allah. Berlaku dengan izin Allah, dengan ilmu Allah, kebijaksanaan Allah. Berlaku dengan kekuatan Allah. Jadi apabila kita melihat segala yang berlaku di hadapan kita, kita suka tengok bola. Mungkin nak buang tengok bola tu susah. Tapi kita tengok bola, mula latih tengok. Ramainya peminat dia, 1000 peminat. Cuba tengok, 1000 peminat. Mungkin puluh ribu, ratus ribu. Sekarang ni masa Covid mungkin dah tak ramai orang. Tapi 1000 peminat. Cuba tengok pula. Berapa ramai daripada 1000 peminat tu yang kenal Allah. Adakah mereka ni la aqla lahum? Mereka ni tidak ada akal pada mereka. Ataupun lahum aqlun saqim. Mereka ni mempunyai akal yang sakit. Ataupun lahum aqlun salim. Mereka punya akal yang sejahtera. Tengok balik, kita berfikir, ya Allah, rupa-rupanya aku ni bersama-sama dengan orang yang tidak ada akal. La aqla lahum. So rupa-rupanya yang aku suka, yang aku minat sama macam mana orang yang tak ada akal suka dan minat. Maka kita pun istighfar ke Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tengok bola tak ingat Allah. Astaghfirullahalazim. Tengok bola lupa kepandaian, kehebatan Allah. Yang kita ingat kehebatan pemain-pemain tu. Lalailah kita. Maka jadi kita orang-orang yang la aqla lahum. Orang yang tidak ada akal padanya. Terputus daripada Allah. Nampak makhluk sahaja. Nampak makhluk. Tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak kekuasaan Allah. Tak nampak sifat Allah. Tak nampak af'al Allah. Ini latihan tuan-tuan. Pada pagi ni kita mulakan. Jadi kita tengok apa sahaja pun yang kita melihat. Kita melihat yang pertama sekali, jangan melihat makhluk. Kita melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Kita melihat perbuatan Allah, af'al Allah. Yang ini perbuatan Allah ni. Maka kita kaitkan pula dengan sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah Maha Penyayang, Maha Penyayang. Nama dia pun Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama dia. Sifat dan asma Allah. Maka bila kita mula begitu proses, maka insya-Allah mudah-mudahan kita semakin lama semakin mengenal Allah dengan hati kita. Bila kita kenal dengan Allah dengan hati kita, tuan-tuan akan masuk ke dalam syurga. Syurga yang hebatnya, luar biasa. Kata para ulama, di dunia ini ada syurga. Dan siapa-siapa yang dah masuk dalam syurga ini, maka dia tak terfikir dah syurga ke akhirat. Sebab tu dia tak kisah dah, dia kena buat apa pun tak apa, dia syurga dah dapat syurga kat dunia. Dan setengah ulama lain kata apa? Siapa-siapa yang tidak masuk di dalam syurga di dunia ini, jadi masukkan kata ma'rifatullah tadi, maka di akhirat dia tak akan masuk dalam syurga Allah. Inilah antara perkara-perkara yang penting sebagai kita kata untuk membina kekuatan tafakur kita, berfikir dalam rangka nak mengenal Allah SWT. Kita kena faham di depan kita ni ada 3 jenis manusia.
Manusia tidak ada akal, yang ada akal tapi sakit, orang Islam kita tapi sakit, tak nak jumpa Allah, tak nak kenal Allah, tak nak dekat Allah. Yang ketiga, orang yang ada akal dan dia salim, akalnya sejahtera, yang akan melahirkan hati yang sejahtera, insya-Allah. Jadi insya-Allah esok kalau ada kesempatan dan ada rezeki, Allah izin, kita akan sambung dengan macam mana kita nak mentauhidkan af'al Allah. Macam mana kita nak mengenali perbuatan Allah. Insya-Allah mudah-mudahan kita kuatkan lagi pemikiran kita. Bila pemikiran kita mula kuat, insya-Allah kita sembahyang pun seronok, tuan-tuan. Seronok sembahyang. Sembahyang rasa lazat bila hati kita kuat. Bila pemikiran kita kuat, insya-Allah hati kita akan sama-sama kuat. Ini perkara-perkara yang penting yang kita nak kena rasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita, insyaAllah, tuan-tuan. Saya mohon tolong sampaikan kepada yang lain, insyaAllah. Kita tangguh dengan kita membaca. Hari ini cepat sikit sebab kita buat kat luar. Ini dekat luar, tuan-tuan. Dekat sekitar Johor Bahru, insyaAllah. Saya dia ada sekitar Johor Bahru, insyaAllah mungkin sampai esok lah. Jadi kalau siapa-siapa yang kat Johor Bahru, kawan-kawan ni boleh PM lah, kalau boleh jumpa pada masa-masa tertentu. InsyaAllah sementara ada di sini ni. Ada beberapa perkara yang saya nak buat di sini, insyaAllah. Tapi ada lagi ke lapangan lah. Mungkin besok boleh bincang-bincang, insyaAllah. PM saya, insyaAllah. Mungkin kita boleh jumpa-jumpa. Tapi jangan tanya saya di mana dalam FB. Jangan tanya pula saya kat mana kan. PM lah, insyaAllah, personal. InsyaAllah kita tangguh dengan kita membaca doa Rabitah, insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Fatik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرنا يا الله على ترك الدعوة وترك التربية وترك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ampunilah dosa-dosa kami, bersihkan hati-hati kami. Bersihkanlah segala akal kami, ya Allah. Jadikanlah akal kami akal yang salim. Jadikanlah hati kami hati yang salim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tingkatkanlah ibadah kami. Tingkatkanlah akhlak kami, tingkatkanlah ubudiah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari kelalaian dan kelemahan. Jauhkanlah kami daripada dosa dan maksiat. Jauhkanlah kami dari segala perkara-perkara yang sia-sia yang ada dalam hidup kami. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقه. اللهم اجعلنا من المتقين حقه. اللهم اجعلنا من المحسنين حقه. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah tuan-tuan tolong sampaikan panjang-panjangkan kepada yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini sampai kepada anak-anak kita, kawan-kawan dia, keluarga kita, jiran-jiran kita, insyaAllah. Sampaikan kepada yang lain, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.